Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Hari ini kita nak masih lagi dalam tambah masa tapi melibatkan unit, dekad dan tahun. Okey, jadi macam biasa sebelum kita nak buat kita kena ulang kaji sikit apa perkaitan antara dekad dengan tahun ni. Okey, jadi dalam satu dekad kita ada 10 tahun dan kalau kita nak tukarkan dekad kepada tahun, kita akan gunakan operasi darab 10 dan untuk tahun ke dekad kita akan gunakan operasi bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 10. Kita berbalik semula kepada perkaitan antara kedua-dua unit ini. Okey, jadi kita tengok sekiranya contoh cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 5. Kalau dekat sini dia katakan tempoh pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Kita adalah Sultan Muzaffar Shah berapa lama, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Mahmud Shah, semuanya ada dia punya tempoh dia. Okay, jadi contohlah kalau dia kata hitung jumlah tempoh pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Okay, kalau kamu tengok dekat sini ada 1/1/5 dekad tambah 1/9/10 dekad. Tapi cuba kamu tengok, bila dia nak jawapan di dalam unit yang sama, maka kita tak perlu nak sibuk ubah unit-unit itu. Contoh kalau kata kat sini kan, okey kita nak tahu pula 1/5 dekad ni berapa tahun, 9/10 dekad ni nak berapa tahun pula. Tak payah. Semuanya bergantung kepada soalan. Maksudnya kalau soalan tu nak dalam unit yang sama, maka kita cuma ambil sahaja tempoh itu dan kita tambah seperti biasa. Dekat sini kita akan aplikasi balik kemahiran kita dalam tambah pecahan. Jadi dekat sini kamu gunalah, mungkin ada cara cikgu kamu yang kamu lebih faham. Okay? Mungkin kamu ada cara masa belajar kat tuition ke, belajar dengan ibu ayah ke, kakak abang ke. Jadi gunalah cara kamu untuk kita tambahkan pecahan. Sebab apa? Sebab dia nak dalam unit yang sama. Jadi kalau kamu tengok, tak ada langsung sebarang jalan kerja untuk kita tukarkan unit. Kita cuma ada jalan kerja untuk kita selesaikan nombor bercampur ni sahaja. Untuk dapatkan 3/1/10 dekad. Tetapi sekiranya, contoh, kalau diberikan, yang pertama 4.8 dekad tambah 2 dekad 7 tahun, tapi dia nak dalam tahun sahaja. Jadi bila kes macam ini ataupun situasi macam ini, barulah kita kena tukarkan unit. Contoh, kita ambil dulu 4.8 dekad. Jadi kita akan tengok perpuluhan dekad ini. Kita nak tukarkan dekad kepada tahun, tadi kita dah kata dah darab 10. Jadi kita akan gunakan cara macam mana pula. Kalau kamu kata selesa guna cara bentuk lazim, silakan. Kalau bila ada perpuluhan ni, cikgu lebih suka guna cara arrow lah. Cara anak panah. Jadi kita gerakkan satu titik ke sebelah kanan mengikut bilangan sifar ni. Jadi kita dah terus dapat jawapan. Jawapan yang sebelum titik ni. Kita dapat 48 tahun. Jadi macam mana kita nak tambah dengan 2 dekad 7 tahun ni? Yang ini, bila melibatkan 2 unit yang berbeza, cikgu lebih selesa menggunakan cara jadual T yang ada kedua-dua unit. Jadi dekat sini, kalau kita tengok 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Yang ini kita boleh gunakan sekiranya perkaitan antara unit-unit tersebut ada kosong di belakang. Sama ada 100 ke, 1000 ke, 10 ke. Jadi kalau 10, maksudnya satu sifar ni di bahagian tahun mesti kena ada satu angka sahaja. Jadi contoh 2 dekad, 48 tahun tadi, kita masukkan terus 4 dekad 8 tahun. Okay. Memang dia dalam tahun. Boleh je kamu nak letak 48 semua kat sini. Tapi ini cikgu ajar cara yang lebih cepat lah. Jadi kita dah tahu dah 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Jadi 48 tahun kita tinggalkan satu angka di bahagian tahun dan selebihnya kita masukkan ke dalam dekad. Jadi untuk bahagian SAR dia kita masukkan pada unit yang lebih kecil. Jadi 48 tahun kita jadikan terus 4 dekad 8 tahun. Kemudian tengok pada soalan, kita tambahkan 2 dekad 7 tahun, masukkan sahaja ke dalam bahagian unit dia. Jadi kat sini kita tambah je macam biasa walaupun
apa ni, walaupun dia nak dalam tahun je kan. Okey, kita tambah macam biasa. Okey, so dekat sini kita ada 15 tahun dan pada bahagian dekat kita ada 6 tahun. Okey, selalunya mungkin kamu akan kata, cikgu, satu dekad ada 10 tahun je. Jadi 15 tahun ni kenalah tolak 10. Dah tolak 10 tahun, tambah pula satu dekad dekat sini. Okey, betul. Bagus. Tetapi, tengok apa yang soalan nak. Bila soalan nak dalam tahun sahaja, maka kita kena ubah 6 dekad ini kepada tahun. Jadi contoh 6 dekad ini kita darabkan dengan 10 untuk dapatkan 60 tahun. Kemudian kita jumlahkan dengan bahagian tahun yang kita dah kira tadi. Okay, jadi jawapan akhir kita adalah 75 tahun. Jadi kalau kamu kata nak guna cara tolak 10 dulu, kata contoh tolak 10 tahun tambah satu dekad dekat sini, kita akan dapat 7 dekad 5 tahun. Okey, boleh juga. Tapi bila dia nak dalam tahun, 7 dekad tu kamu still kena tukar balik kepada tahun. Jadi benda yang sama. Okay, jadi untuk kita tak buat banyak sangat jalan kerja yang sama berulang kali, cikgu terus sahaja tukar dekat sini dan cikgu tambahkan dengan baki 15 tahun yang kita dapatkan tadi. Okey, kita cuba tengok kalau melibatkan nombor bercampur. Jadi kalau dah kata nampak pecahan ni, of course lah kita kena tukarlah kepada unit tahun dulu. Sebab kita nak dapatkan satu nilai dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil 3/5 sahaja sebab dua nombor bulat ni kita dah memang tahu 2 dekad. Jadi kita boleh masukkan nanti dalam jadual T kita. Okey, jadi 3/5 jalan kerja yang sama kita darabkan dengan 10. Kita selesaikan dulu sifar 5. Okey, sini dapat 6 tahun. Jadi untuk 2/3/5 dekad, cikgu terus gabungkan menjadi 2 dekad 6 tahun. Yang cikgu ubah tadi cuma bahagian pecahan sahaja. Okey, jadi kita nak gabungkan dengan yang soalan bagi. Alright, jadi kita ada jadual T, dekad dan tahun. Satu dekad 10 tahun. Jadi pada bahagian tahun ni, letakkan satu angka sahaja. Okay, tengok pada bilangan sifar ni lah. Kalau sifar ni ada 2, maksudnya boleh 2 angka. Kalau sifar ni ada 3, maksudnya boleh 3 angka. Okay, jadi kalau kata 10 tu, sifar dia ada 1 je. Jadi pada bahagian tahun ni, kita letakkan satu angka sahaja. Okey, kita masukkan 5 dekad 6 tahun. Kemudian kita tambah yang dengan kita dah kira tadi. Okey, untuk bahagian tahun, kalau kamu tengok kat sini, cikgu letakkan 2 sahaja. Walaupun 6 tambah 6, 12. Tapi sebab tadi cikgu kata bahagian tahun boleh letak satu angka je kan. Jadi kita letaklah 2 sahaja. Satu tu nak pergi mana? Satu tu kita masukkan ke bahagian dekad. Okey, jadi kita kira sahaja. Satu dekad tadi kita tambah dengan 5, tambah dengan 2, kita dapat 8. Okey, jadi sebabkan soalan dia nak jawapan dalam bentuk dekad dan tahun. Jadi yang ini tak payahlah nak ubah apa-apa. Kita keluarkan sahaja jawapan untuk dapatkan 8 dekad 2 tahun. Okay, seterusnya masih lagi ada nombor bercampur. Tapi dekat sini ada 23 tahun terus. Dia tak bagi dalam dekad dan tahun. Jadi macam mana kita nak buat? Okay, jadi jangan risau. So kita akan ambil sahaja 3/9/10 ni kita kira dulu untuk bahagian pecahan dia. Alright. Okey, dekat sini potong kosong kita dapat 9 tahun. Okey, kita dapat 3 dekad 9 tahun. Kemudian kita nak tambahkan dengan 23 tahun. Oh, 6 tahun ni maaf ada sedikit kesilapan. 6 tahun ni tak ada dalam soalan. Okey, sorry Okey, kita abaikan 6 tahun ni, kita terus ambil 3 dekad 9 tahun. Okey, kita tambahkan dengan 23 tahun. Okey, macam tadi cikgu kata 23 tahun boleh kalau kamu nak terus letak dekat sini. Tapi kalau kamu dah tahu yang satu dekad itu bersamaan dengan 10 tahun dan kamu tahu pada bahagian tahun ni bila satu sifar boleh letak satu angka sahaja, jadi kita terus letakkan satu angka di bahagian tahun. Yang seterusnya kita terus masukkan ke bahagian dekad. Okay, jadi 23 tahun ni maksud dia 2 dekad 3 tahun. Kalau kita kira cara biasa pun, kalau kita bahagi balik 10, kita akan dapatkan jawapan yang sama. Okay, jadi dekat sini kita tengok 9 tambah 3, 12. Okay, sama macam cikgu cakap tadi. Sebabkan boleh satu angka,
kita letakkan 2 sahaja. 1 itu kita terus masuk ke dalam dekad. Okay, jadi kita akan dapat 6 dekat sini dan kita terus keluarkan jawapan untuk dapatkan 6 dekad 2 tahun. Okey, selesai. Jadi, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar hari ini. Apa-apa pun semuanya bergantung kepada soalan. Jadi kalau soalan tu dia nakkan dalam unit yang berbeza, kita kena tukar unit dulu. Tapi kalau tadi contoh yang cikgu ambil daripada buku teks, unit yang sama. Jadi kalau unit yang sama, kita kira seperti biasa. Okay, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.